Ini wasiat daripada Raja Louis. Dia mengatakan bahawa ini pengalaman beratus tahun orang Nasara, As-Salibiyun, tentera-tentera salib cuba untuk memusnahkan akidah umat Islam. Ini adalah lanjutan daripada permusuhan yang sangat tradisi, bermula daripada Iblis dengan Nabi Adam dalam syurga dulu, sampailah disambung-sambung pertembungan itu, dan mereka cuba untuk menjajah, cuba untuk menukar agama umat Islam, tetapi terbukti mereka mendapat hasil tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada jalan untuk mengalahkan dan menguasai orang-orang Islam melalui jalan perang. Mereka belajar begitu. Perang gagal untuk menukar agama, sebab agama kita yang menyuruh kita melawan. Agama kita yang suruh kita berjihad, tak takut mati demi Allah Ta'ala. Yang itu demo tak boleh nak lawan dah. Jadi mereka akan ubah strategi, dan telah mengubah strategi, dan sedang mengubah strategi, dan akan mengubah strategi, iaitu dengan cara mengubahkan pemikiran Islam dan menjinakkan umat Islam dengan satu lagi senjata yang bukan konvensional, iaitu senjata serangan pemikiran. Sebab itu beliau mewasiatkan supaya para cendekiawan Eropah mesti mengkaji tamadun Islam dan mencipta senjata untuk merosakkan pemikiran umat Islam. Tuan-tuan, jadi serangan ketenteraan dan serangan pemikiran. Kalau serangan ketenteraan, dia akan menghasilkan, menatijahkan penguasaan politik, sampai sistemnya, perlembagaannya, undang-undang. Penguasaan ekonomi dengan hutangnya, campur tangan, monopoli dan sebagainya lah. Tapi serangan pemikiran melalui pendidikan, pembaratan pendidikan, dan mewariskan keruntuhan akhlak sehingga hari ini. Tetapi dua-dua serangan ini, tentera dan pemikiran, dia bertemu pada mewariskan pada tanah yang mereka serang dengan tentera maupun dengan pemikiran. Mereka akan menimbulkan krisis dalam negara berkenaan, krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis identiti. Mana-mana negara yang dijajah, itulah yang sedang dituai hari ini, termasuklah tanah Melayu kita. Politik sudah terang lagi bersuluh. Bagaimana umat Islam gagal untuk menggunakan kesempatan satu akidah, satu Quran, satu Nabi untuk bernaung di bawah kekuatan akidah Islamiah, bercempera di antara satu sama lain, dan dijadikan sebagai rakyat ini sebagai tikus putih, masukkan dalam makmal untuk diuji kaji. Kalau begini jadi macam mana, kalau begini jadi macam mana. Sebab itu perlu ada pemikiran baru dalam memilih pemimpin, memilih siapa yang nak jadi. Perlu ada pemikiran yang baru, tidak boleh dalam bentuk pola pemikiran penjajah. Ekonomi pun begitu, dan juga identiti. Baik tuan-tuan sekalian, dan menariknya kalau kita mengkaji sejarah, kalau kita mengkaji sejarah, walaupun seluruh dunia Islam itu dijajah, tetapi nampaknya belah-belah timur ini, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, yang ramai Nusantara Melayu Islam sini, mereka zoomkan serangan itu di sebelah-sebelah sini. Mengapa? Karena daerah ini paling banyak keseragamannya. Dari sudut akidah ahli sunnah wal jamaah, dari sudut mazhabnya adalah, jumhurnya adalah, kebanyakan majoriti adalah mazhab Syafi'i. Tasawufnya adalah tariq Imam Ghazali rahimahullah. Keseragaman dah banyak berlaku dah. Jadi keseragaman itu dia akan menzahirkan kekuatan. Sebab itu pasukan-pasukan yang pakaian seragam nampak kuat, sebab dia nampak standard sebagainya. Jadi keseragaman itu sebenarnya dia adalah menampilkan, menzahirkan kekuatan. Dan daerah inilah yang paling taat pada agama.
Satu perkara yang menjadi bualan orang ramai balik daripada Mekah, jemaah-jemaah daripada Nusantara sini lah yang paling taat, yang tak paling banyak songenya, ikut patuh. Dan kubu terkuat Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang menariknya tuan-tuan, pemuda-pemuda Islam banyak berlombok di sebelah sini. Sebab itu dalam tahun 50-an, 60-an, 70-an, ulama kita menentang polisi kerajaan ketika itu supaya penduduk mengamalkan pil perancang keluarga. Ulama lawan. Boleh pil perancang keluarga, tapi sifatnya adalah sifat individu lah, kes-kes yang tertentu dibenarkan. Tapi sebagai satu polisi negara itu tak boleh, sebab dia berlawanan dengan falsafah perkahwinan. Akhirnya 40 tahun, 50 tahun ramai pemuda-pemuda di sini, alhamdulillah. Dan mereka belajar daripada sejarah senjata gagal mengubah akidah. Bukan tak ada yang murtad, ada, tapi tidak seperti mana yang mereka harapkan bilangannya. Jadi amat sukar untuk mengkristiankan Melayu, converting the Muslim payah.